Adakah UMNO masih lagi parti Malaya ataupun kini sudah menjadi parti tempatan Sabah? Nah, kenyataan panas Ahmad Maslan ini mungkin akan mengubah lanskap politik negeri di bawah Bayu. Dan apakah ini strategi terdesak untuk meraih kembali kuasa di Sabah menjelang PRN ke-17? Jangan kemana-mana kawan-kawan, mari kita bongkar semuanya di dalam video kali ini. Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, terutamanya kepada penonton setia Current Sphere MY. Pada video kali ini kita akan bawakan satu isu yang cukup panas berkaitan dengan Parti UMNO di Sabah. Baru-baru ini Datuk Seri Ahmad Maslan, Ketua Sekretariat War Room UMNO, merangkap ahli majlis tertinggi parti, membuat satu kenyataan yang cukup menarik perhatian kalau bagi saya. Katanya, UMNO tidak lagi boleh dilabelkan sebagai parti dari Semenanjung. Malah menurut beliau, UMNO kini sudah menjadi parti tempatan Sabah. Nah, kenapa? Sebab katanya UMNO telah wujud di Sabah lebih dari 3 dekad dan barisan kepimpinan UMNO Sabah hari ini terdiri sepenuhnya daripada anak jati negeri itu sendiri. Kalau kita tengok sejarah, UMNO mula bertapak di Sabah sekitar tahun 1991 ketika Tan Sri Joseph Pairin Kitingan dan juga parti PBS keluar dari Barisan Nasional. Untuk memastikan Barisan Nasional masih ada cengkaman di Sabah, UMNO pun masuk ke Sabah dan mengambil alih peranan sebagai tulang belakang Barisan Nasional di negeri itu. Ahmad Maslan berkata, selepas 34 hingga 35 tahun bertapak di bumi Sabah, UMNO bukan lagi parti Malaya. Sebaliknya, sebuah parti yang bersifat tempatan dan nasional pada masa yang sama. Beliau berkata demikian ketika menghadiri satu majlis makan malam bersama kepimpinan UMNO bagian Lahadatu pada 15 Julai yang lalu. Namun kenyataan ini datang pada saat yang cukup signifikan. Sabah kini menyaksikan gelombang politik yang semakin condong kepada parti-parti berteraskan tempatan. Kita lihat bagaimana Sarawak berjaya memperkukuhkan kedudukan melalui gabungan Parti Sarawak yang menolak dominasi parti dari Semenanjung. Semangat Sabah for Sabahan semakin membara dan rakyat mahukan suara mereka lebih lantang di Putrajaya. Ahmad Maslan turut yakin bahwa UMNO boleh merampas kembali semua kerusi Dewan Undangan Negeri di bawah Parlimen Lahadatu, seperti zaman kegemilangan mereka dahulu. Tetapi persoalannya, mampukah UMNO mengulangi kejayaan lama di dalam suasana politik yang sudah kira saya jauh berubah, sangat-sangat jauh. Dan pada 2018, selepas UMNO tumbang di dalam PRU ke-14, parti itu mengumumkan bahwa UMNO Sabah diberi lebih banyak autonomi, termasuklah dalam urusan pelantikan pemimpin, pemilihan calon pilihan raya, serta strategi politik di peringkat negeri. Autonomi ini kemudiannya dimaktubkan dalam perlembagaan UMNO itu sendiri. Tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya adalah untuk membolehkan UMNO lebih dekat dengan sentimen tempatan dan selari dengan suara rakyat Sabah yang mahukan lebih banyak kuasa ditentukan sendiri dan bukannya oleh orang Semenanjung. Dan yang terbaru pada 12 Mei 2025, Ketua UMNO Sabah Datuk Seri Bung Mokhtar Radin sekali lagi menegaskan bahwa autonomi ini masih dikekalkan. Malah katanya dalam menghadapi PRN Sabah ke-17 yang bakal tiba bila masa sahaja, UMNO Sabah akan menentukan sendiri calon dan strategi negeri. Walaupun rundingan gabungan di peringkat pusat diuruskan oleh Barisan Nasional Pusat. Pada 6 Julai yang lalu pula, Ahmad Maslan mengumumkan bahwa UMNO akan menumpukan sasaran kepada 25 hinggalah 30 kerusi daripada keseluruhan 73 kerusi DUN Sabah. UMNO katanya tidak mahu bertanding secara meluas jika ia tidak mendatangkan impak.
Sebaliknya, fokus hanya akan diberikan kepada kerusi-kerusi yang diyakini boleh dimenangi. Sekarang mari kita renung lebih jauh. Adakah benar UMNO Sabah sudah menjadi parti tempatan? Atau adakah ini sekadar strategi kosmetik untuk menghalalkan kehadiran parti yang masih lagi berakar umbi dari Semenanjung? Walaupun pemimpin UMNO Sabah adalah anak negeri, parti induknya UMNO Malaysia tetap berpangkalan dan berpunca dari Semenanjung dengan dasar dan hala tuju yang makin banyak dipengaruhi oleh pusat. Kita juga tidak boleh lupakan bahwa selepas PRU 14, lebih separuh ahli Dewan Undangan Negeri dari UMNO Sabah melompat parti. Ini menunjukkan betapa rapuhnya kedudukan UMNO di Sabah ketika itu. Mereka hilang keyakinan. Dan kini dalam keadaan UMNO sedang berusaha untuk bangkit semula di negeri ini, kenyataan bahwa ia adalah parti tempatan dilihat oleh sesetengah pihak sebagai cubaan untuk mendapatkan sokongan semula melalui naratif identity. Tambahan pula, lanskap politik Sabah kini dikuasai oleh Gabungan Rakyat Sabah GRS yang merangkumi parti-parti seperti Gagasan Rakyat, PBS, STAR, dan lain-lain. Semuanya berasaskan Sabah. Dan jangan lupa, warisan pula masih kuat dengan semangat Sabah untuk Sabah mereka. Jadi persoalan panas untuk kita bincangkan bersama. Apakah rakyat Sabah akan terima naratif bahwa UMNO kini adalah parti tempatan? Adakah ini satu hela politik untuk menyusup semula ke hati pengundi Sabah? Atau benar-benar langkah ikhlas transformasi parti? Mampukah UMNO lawan gelombang besar parti-parti lokal seperti Warisan, GRS, dan lain-lain dalam PRN Sabah ke-17 nanti? Atau mungkinkah kita bakal melihat satu lagi episode lompat parti jika UMNO tidak berjaya dalam pilihan raya akan datang? Dan lebih kontroversi lagi, dengan naratif Sabah First dan parti lokal menjadi senjata politik utama, adakah parti-parti dari Semenanjung, tidak kiralah UMNO kah, PKR kah, DAP kah, ataupun Bersatu, bakal terkubur di negeri bawah bayu ini? Jadi, apakah pendapat Anda semua? Adakah UMNO Sabah benar-benar sudah menjadi parti tempatan ataupun hanyalah sekadar topeng untuk menawan hati rakyat Sabah? Coba kongsikan pandangan Anda di ruangan komen di bawah dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya Anda tidak terlepas sebarang kupasan panas politik tanah air hanya di Current Sphere MY. Kita jumpa lagi dalam episode yang akan datang di mana kontroversi bukan sekadar berita tetapi perbincangan bersama Anda. Baiklah sahabat-sahabat, salam sejahtera, salam perjuangan, salam reformasi. Jumpa lagi. Sekian, terima kasih semua.